Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, perumpamaan orang mukmin sama-sama mukmin dari segi berkasih sayang dan timbang rasa itu seumpama satu anggota badan. Iza ishtaka minhu udhun, apabila satu anggota sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka berjangkit-jangkitlah kepada anggota badan yang lain dengan tidak dapat tidur dan rasa panas dan tidak selesa. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu, sepatutnya orang Islam dengan satu orang Islam yang lain mesti ada perasaan kasih sayang, mesti ada timbang rasa. Yang kalau sekiranya satu orang Islam ditimpa susah, maka orang Islam yang lain mesti tumpang rasa susah. Nabi umpamakan seperti mana satu badan, kalau satu anggota sakit, satu badan turut rasa sakit. Sakit gigi, mata tak boleh tidur. Sakit gigi, kaki tak seronok nak berjalan sana sini. Sakit gigi, tangan pegang apa pun tak kena. Yang sakit tu gigi, tapi tangan turut menanggung, kaki turut menanggung. Bahkan Nabi kata, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit satu anggota itu dia melarat sampai tidak boleh tidur malam, wal humma, dan rasa panas dan tidak selesa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia kata lagu tu, dia macam mana yang dia kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia kata orang Islam dengan orang Islam mesti ada kasih sayang, mesti ada timbang rasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sayang kepada sama-sama orang Islam dan paling bertimbang rasa terhadap sesama orang Islam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma
wa indahu al-Aqra' bin Habis. Faqala al-Aqra' inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari balik ke rumah, Nabi peluk dan Nabi cium cucu dia yang bernama Al-Hasan, anak Sidina Ali karramallahu wajhah. Perbuatan Nabi balik dan peluk cucu tu dilihat oleh satu orang Badui yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bila tengok Nabi SAW sayang cucu macam tu, balik peluk cucu, cium cucu dan sebagainya, Al-Aqra' Badui ni kata dekat Nabi, dia kata inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Dia kata aku ada 10 orang anak, seorang pun daripada anak-anak aku tu aku tak pernah peluk, tak pernah cium. Bila dia kata macam tu, fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok ke dia, faqala, Nabi kata dekat dia, man la yarham la yurham. Nabi kata siapa yang tidak ada rasa sayang, rasa kesian dekat satu orang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sayang dan tidak kesian pada dia. Ini cerita Al-Aqra' Badui ni. Badui ni kasar. Jadi dia tak reti nak sayang anak-anak, nak sayang cucu ni tak reti. Bukan dekat tak reti, bagi dia sangat pelik. Bila tengok orang sayang anak, orang sayang cucu ni, bagi dia satu benda pelik. Sebab dia tak buat benda tu. Tuan-tuan, orang tak biasa buat, tak boleh buat. Orang yang tak biasa cium tangan mak dia, tangan bapak dia, dia tak erti nak pegang tangan mak dia, nak cium dia tak erti. Dia tak biasa buat. Orang tak biasa semayang, dia tak erti nak semayang. Dia sangat kekok. Nak semayang ni bagi dia sangat kekok. Dia tak erti nak semayang. Pasal dia tak biasa semayang. Orang tak biasa pakai jubah, dia tak boleh pakai. Dia try pakai, dia gelak orang. Tak biasa. Nak buat lagu mana tak biasa. Benda ni Allah apa? Bisa tegal biasa, dia kata lagu tu. Orang tak biasa pakai sorban, dia bukan dia tak teringin nak pakai, dia try pakai, dia lilit-lilit dia gelak. Dia lilit-lilit dia gelak, dia rongkai terus. Benda ni atas biasa. Macam itulah Badui yang bernama Al-Aqra' bin Habis ni tak biasa dia dengan tunjuk sayang dekat anak, dekat cucu ni tak biasa. Satu hari dia ikut Nabi SAW balik ke rumah. Nabi ni pula satu manusia yang penyayang. Nabi sampai di rumah, cucu mai pegang kaki, Nabi terus peluk, Nabi cium cucu dia. Perbuatan Nabi peluk, cium cucu ni menjadikan Al-Aqra' ni rasa sangat pelik. Maka dia kata dekat Nabi, dia kata inna li 'asharatan minal walad, aku ada 10 orang anak, ma qabbaltu minhum ahada, seorang pun aku tak pernah peluk, tak pernah cium macam mana hang buat dekat cucu tadi. Nabi beralih tengok kat dia. Bila dia kata macam tu, Nabi kata man la yarham la yurham. Nabi kata siapa yang tak reti sayang orang, Allah tak sayang dia. Nabi jawab macam tu. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sangat-sangat sayang kepada orang, khususnya kepada kaum keluarga dia sendiri. Kepada anak, kepada cucu dia, Nabi SAW sangat-sangat sayang. Nabi sayang anak dia. Anak dia seorang nama Ibrahim. Nabi tengah duduk mengajak di masjid, orang mai turut Nabi, beritahu kata anak dia sakit. Nabi duduk mengajak lagi, orang mai turut lagi sekali, habaq ya Rasulullah, anak kamu sakit kuat, sakit nazak, nampak macam nak mati. Baru Nabi balik. Nabi balik sampai di rumah, Nabi ambil anak dia Ibrahim ni, Nabi dukung. Nabi dukung, tak apa lama anak dia meninggal dalam pangkuan dia. Nabi menangis, air mata keluar menitik atas pipi anak dia yang dah mati ni. Sahabat-sahabat bila tengok benda ni, sahabat kata ke Nabi, ya Rasulullah, apa tu?
Sahabat kata ke Nabi, ya Rasulullah, apa tu? Tu air mata ada keluar tu apa tu? Nabi kata, ini rahmat. Nabi kata, ni air mata ni rahmat. Inilah tanda belas kesian manusia. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa belas kesian, Allah Subhanahu wa taala tidak belas kesian kepada dia. Daripada hadis-hadis yang ada ni dapat kita buat satu kesimpulan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang manusia yang sangat pembelah, sangat belas kesian dan sangat sayang, khususnya kepada keluarga dan juga kepada orang-orang Islam yang lain. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa'a aw kama qala, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila salah seorang kamu jadi imam semayang kepada orang ramai, falyukhaffif, Nabi kata, maka hendaklah kamu ringankan sembahyang kamu. Ni hadis ni kita baca banyak kali. Hadis ni juga menunjukkan bahawa Nabi ni dia sangat prihatin. Dia fikir orang lebih daripada dia fikir dia. Nabi SAW pesan, iza shalla ahadukum linnas, apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam semayang pada orang, falyukhaffif, Nabi kata semayang bagi cepat, bagi ringan semayang, bagi cepat habis. Fa inna fihi dha'if was-saqim wal-kabir, kerana orang yang duk semayang belakang kamu tu ada yang dhaif, lemah, orang tak larat. Was-saqim, ada orang sakit. Orang semayang belakang kamu tu ada orang sakit. Sakit ni macam-macam sakit lah. Sakit kalau nak terkencing, nak kena kencing dandan, tu satu jenis penyakit. Dia dandan berasa nak terkencing, dandan dia kena kencing, lambat sikit, masalah. Itu juga satu daripada sakit. Maka hadut semayang belakang kamu tu, kamu jadi imam, yang semayang belakang kamu ni ada ad-dha'if, ada orang lemah, dia nak berdiri lama tak boleh, dia terkendot, dia jadi nak rebah. Ada yang saqim, ada yang sakit, macam-macam sakit tu ada. Wal kabir, dan ada yang tua yang tak boleh tahan lama. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, Nabi kata, kalau kamu semayang seorang diri, falyutawwil ma syaa, maka panjanglah ikut suka kamu. Kita semayang sunat di rumah seorang-seorang, nak hantam satu rakaat sejam pun buat lah. Tapi kita tak, kita terbalik. Kita bila main masjid jadi imam, masa tu nak tunjuk kita champion baca ayat panjang-panjang. Bila kita semayang di rumah seorang-seorang, surah pun tak baca, pakai Fatihah saja tiap-tiap rakaat. Jadi ciri-ciri tidak ikhlas tu nampak. Ciri-ciri amal ibadat yang kita buat itu tidak ikhlas tu nampak. Maka Nabi SAW, Nabi pesan macam tu. Nabi kata, kalau jadi imam, fikir orang belakang kita. Kalau semayang seorang, nak buat panjang macam mana pun buatlah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aquma ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummi, atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Qatadah ataupun nama dia Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sesungguhnya aku berasa macam nak panjangkan sembahyang aku. Tiba-tiba fa asma'u buka as-sabi, aku dengar bunyi budak kecil teriak. Nabi kata, kadang-kadang tu bila jadi imam berasa macam nak baca surah panjang sikit. Begitu Nabi kata. Fa asma'u buka as-sabi, tapi bila aku semayang aja aku dengar bunyi suara budak-budak kecil teriak.
fa'atajawwazu fi salati, maka aku segera ringankan sembahyang aku. Nabi kata. Nabi jadi imam, ingat-ingat sekali nak baca bagi panjang sikit. Tuan-tuan, kita pergi Mekah sembahyang, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Abdul Rahman Sudais, Sa'id Al-Ghamidi, semua ni orang-orang yang qari, bila baca sedap. Kita yang pergi berimam belakang dia ni, kalau boleh minta dia baca surah panjang sikit lah. Kalau dia baca Wadduha tu fresh, rasa fresh, pendek sangat. Kalau boleh biar panjang sikit. Kita yang tak faham bahasa Arab ni pun berasa lazat bila dengar bacaan dia tu. Bacaan dia tu kita dengar, kita berasa lagu sedap lah, tak tahu nak abang, dia sedap. Kita nak kalau boleh panjang sikit. Tuan-tuan, kalau Abdul Rahman Sudais baca sedap, Nabi baca lagu mana? Nabi baca macam mana? Quran turun kepada Nabi SAW. Nabi kata tidak ada manusia yang lebih fasih baca Quran seperti mana aku baca. Nabi kata bacaan Nabi paling fasih. Nabi SAW baca lebih lagi lah. Jadi makmum ni pendek kata, kalau Nabi nak panjang pun panjang lah. Sebab sedap bacaan Nabi tu tak berasa kata panjang. Nabi SAW sendiri dia kata, inni la aqumu ila salat, aku ni berdiri nak sembahyang, wa uridu an utawwila fiha, aku ingat-ingat mula tu nak panjang sikit sembahyang aku. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba dengar bunyi budak teriak. Fa atajawwazu fi salati, Nabi kata aku ringkaskan sembahyang aku. Tuan-tuan tengok, yang kata Nabi ini, dia sangat prihatin. Dia sangat fikir orang daripada diri dia sendiri. Dia fikir orang. Orang susah, dia susah. Orang sedih, dia sedih. Dia lebih kepada fikir orang. Kerana dengar bunyi satu budak teriak, maka Nabi ringankan sembahyang dia. Karahiyata an asyqa ala ummi, Nabi kata aku takut tangisan budak tu menyusahkan mak dia. Merintih ni hati mak duk sembahyang, anak duk teriak. Tak boleh sembahyang mak dia. Nak berhenti sembahyang fardu tak boleh berhenti, haram. Sembahyang fardu tak boleh berhenti, saja-saja nak berhenti kerana anak teriak, haram, tak boleh berhenti. Maka Nabi SAW tak mau mak tu duk gagah juga nak berhabis sembahyang dalam keadaan hati ni runtuh, hati ni bergerigih kerana duk dengar tangisan anak. Nabi SAW kata, aku segera ringkaskan sembahyang aku kerana aku tak mau mak dia jadi susah kerana anak duk teriak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufrad alaihim, atau kama qala muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tinggal satu amalan Nabi tak buat, sedangkan Nabi sangat suka buat amalan itu. Khasyata an ya'mala bihin nas, semata-mata kerana Nabi SAW takut kerana dia buat orang pakat buat. Nabi ni kadang-kadang ada satu amalan Nabi cukup suka buat amalan tu, tapi bila Nabi buat, orang pakat nak ikut buat. Nabi takut dengan kerana orang semua pakai ikut buat apa yang Nabi buat, fayufradu alaihim, takut amalan itu dipardukan oleh Allah ke atas mereka, maka Nabi tak buat amalan tu. Contoh apa? Sembahyang tarawih. Nabi SAW bukan kata tarawih yang hanya ada sebulan dalam setahun. Hak sembahyang hari-hari boleh buat pun Nabi buat tak tinggal. Ini kan pula tarawih yang hanya ada sebulan dalam setahun. Lain daripada bulan Ramadan, berasa rajin macam mana pun tak boleh sembahyang tarawih. Tarawih hanya Ramadan saja. Dalam bulan Ramadan saja boleh buat. Nabi SAW sangat suka sembahyang tarawih ni, dan suka pula buat di masjid berjemaah ramai-ramai. Nabi sangat suka.
Tapi bila Nabi pergi semayang malam ni, orang ikut sikit. Esok Nabi pergi semayang, orang ikut. Lusa Nabi pergi semayang, orang makin ramai duduk main semayang. Bila banyak hari semayang, orang makin ramai, Nabi dah tak pergi semayang di masjid. Nabi semayang di rumah. Pasal apa Nabi buat lagu tu? Semata-mata Aisyah kata, khasyata an ya'mala bihin nas. Nabi takut semua orang tengok Nabi buat, semua pakat turun mai buat. Takut dengan kerana tu fayufradu alaihim. Takut ko Allah fardukan semayang tu, maka jadi susah kepada sebahagian orang. Nabi ni kadang-kadang benda yang Nabi sangat-sangat suka buat, Nabi hold on tak buat, semata-mata kerana takut menyusahkan sebahagian daripada umat dia. Begitu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin, sangat ambil berat, sangat bertimbang rasa, sangat sayang kepada umat dia, khususnya kepada keluarga dia. Daripada 5 hadis yang kita baca, dapat kita faham bahawa Nabi SAW manusia yang sangat istimewa. Langsung tak pentingkan diri sendiri. Langsung tidak buat satu benda dengan tujuan-tujuan yang tidak sihat. Tak ada benda-benda tu semua. Sebaliknya Nabi SAW satu orang manusia yang hati sangat suci, sangat bersih. Nak buat yang baik untuk dia dan baik untuk orang semua, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 93. Muka surat 93. Jilid 4 muka surat 93, tajuk bab kaifa kana tatawwu'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab pada menyatakan bagaimana ada sembahyang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam siang hari. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Nabi sembahyang sunat waktu siang ni macam mana? Berapa rakaat? Cara Nabi buat macam mana? Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan sifat sembahyang sunat bagi Nabi SAW pada waktu siang hari. Kata hadisnya, an Asim bin Damrah radhiyallahu anhu qala, sa'alna Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahar. Diriwayatkan daripada Asim bin Damrah radhiyallahu anhu, kata dia, telah bertanya kami kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari. Orang pergi tanya Sayyidina Ali, nak tanya tentang Nabi bila sembahyang sunat waktu siang macam mana. Nabi buat 2 rakaat bagi salam ke? Nabi buat 3 rakaat bagi salam ke? Nabi buat 4 rakaat bagi salam ke? Nabi kalau sembahyang sunat waktu siang, Nabi buat macam mana? Orang pergi tanya Sayyidina Ali tentang sembahyang sunat Nabi. Faqala innakum la tutiquna dhak. Bila didengar oleh Sayyidina Ali akan tanya Asim itu, lalu jawab Sayyidina Ali, kata dia bahawasanya sekalian kamu tidak akan berkuasa atas yang demikian itu. Yakni tiada kuasa bertekun dan mengekalkan seumur hidup kamu mengerjakan seperti mana tekun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mula-mula sekali dia jawab yang tu dulu. Dia kata, hampa tanya boleh lah, tapi hampa nak buat macam mana Nabi buat, hampa tak boleh buat. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat kuat satu. Ibadat kuat tu pula konsisten. Seumur hidup sampai Nabi wafat, Nabi buat macam tu ya. Kita bolehkah istiqamah ataupun konsisten dalam amalan? Boleh tak? Kita nak konsisten buat sembahyang witir pun tak boleh. Terus selalu bercakap lah yang lebih-lebih ni, kita ambil hak ringan-ringan ni. Witir ni Nabi seumur hidup tak tinggal. Witir Nabi SAW seumur hidup Nabi tak tinggal. Kita bulan puasa boleh lah. Bulan puasa boleh lah. Lain daripada bulan puasa tak boleh tahan.
nak buat secara konsisten, secara tetap, istiqamah tiap-tiap malam sebelum tidur buat sembahyang witir ataupun bangkit sembahyang tahajud tutup dengan witir, tak boleh buat, tak terbuat. Benda bukan berat, benda bukan susah sangat, tapi tak boleh buat. Heran, tak boleh buat. Baca hadis boleh baca lah, dengar kata Nabi buat yang tu yang ni kita boleh dengar lah, tapi nak buat secara konsisten, macam mana nak buat? Kita nak buat satu benda baik secara istiqamah, sentiasa buat benda tu, macam mana? Susah, tuan-tuan. Maka apabila Asim bertanya Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang sembahyang sunat Nabi SAW, macam mana Nabi sembahyang sunat waktu siang, Sayyidina Ali sebelum dia terang Nabi sembahyang macam mana, sebelum dia terang tu dia potong dulu. Dia kata, dah aku boleh abang, hampa boleh dengar, tapi hampa tak akan boleh buat macam mana Nabi SAW buat. Dia kata istimewa pula meraihkan waktu dia dengan berbetulan dan menentukannya. Lebih-lebih lagi nak buat benda ni tepat waktu, susah. Tuan-tuan, kita bawa contoh satu. Tu saya bercakap pasal sembahyang witir tu pun kira berat. Kita bercakap pasal sembahyang fardu, boleh tak boleh kita secara istiqamah, secara konsisten sembahyang fardu awal waktu, boleh tak boleh? Tak semua orang boleh. Tiap-tiap waktu sembahyang fardu berjemaah awal waktu, boleh tak boleh buat macam tu? Tergelincang juga, tergelincang juga. Habis kuat maghrib Isyak aja boleh buat, waktu lain tak boleh buat. Nak buat secara konsisten sembahyang fardu pada tiap-tiap waktu, sembahyang fardu berjemaah di awal waktu, susah. Nabi SAW dia boleh buat, bukan sembahyang fardu berjemaah awal waktu saja, sembahyang sunat pun Nabi boleh buat on time, tepat pada waktu dia. Sembahyang duha misalnya, Nabi buat on time. Sembahyang tahajud Nabi buat secara konsisten dan tepat waktu. Nabi SAW dia boleh komit diri dia dengan amalan tu. Dia boleh jadikan diri dia berdisiplin untuk nak buat benda tu. Hak ni Sayyidina Ali kata hampa tak boleh buat. Sayyidina Ali kata begitu. Manakala didengar oleh Asim akan kata Sayyidina Ali yang demikian itu, faqulna man ataqa zaka minna fa'ala. Maka kata kami kepadanya, kepada Sayyidina Ali, barang siapa upaya ia memperbuat semacam perbuatan Nabi itu daripada kalangan kita ini, maka memperbuatlah ia. Maka sahabat lain ni bila dengar Sayyidina Ali kata lagu tu, mereka kata lah macam ni lah, hang cerita mai dulu Nabi buat macam mana. Walaupun kami ni semua tak boleh buat macam mana Nabi buat, siapa boleh buat, buat. Siapa tak boleh, dengar dulu Nabi buat macam mana. Mereka kata begitu. Pasal Sayyidina Ali tak habang lagi yang amalan Nabi macam mana, tak habang lagi. Dia cuma kata kalau aku habang, hampa boleh dengar aja. Hampa nak buat macam Nabi, hampa tak akan boleh buat. Maka Asim dan sahabat-sahabat yang lain kata dekat dia, lah ni macam ni, habang mai dulu. Walaupun tak semua orang boleh buat, siapa boleh buat, buat. Siapa tak boleh, tak buat. Takat mana boleh buat. Begitu. Dan barang siapa tidak upaya memperbuatnya, memperbuatlah ia kadar upayanya. Siapa boleh ikut macam mana Nabi buat, maka ikut betul-betul. Siapa tak boleh, takat mana boleh, buat. Janji hang cerita mai dulu Nabi buat macam mana. Begitu. Apakala didengar oleh Sayyidina Ali akan perkataan yang demikian. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat asy-syamsu minha huna ka hay'atiha minha huna 'inda al-'asri shalla rak'ataini. Maka berkata Ali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah matahari terbit daripada timur dari sini seperti sifatnya di sini pada waktu asar, maka sembahyanglah ia 2 rakaat. Sayyidina Ali pun kata Nabi SAW bila masuk aja waktu asar, dia akan sembahyang sunat qabliyah asar 2 rakaat. Itu satu. Wa idza kanat asy-syamsu minha huna ka hay'atiha minha huna
inda zuhri salla arba'an wa salla arba'an qabla zuhri wa ba'daha raka'ataini. Dan apabila adalah matahari itu naik daripada sini seperti sifatnya daripada sini pada waktu zuhur, maka sembahyanglah Nabi akan 4 rakaat duha. Ini pula pagi. Pagi bila matahari naik kadar segala. Kalau kita kata pukul 8.30 lebih kurang. Bila matahari naik kadar segala, Nabi sembahyang duha. Hari-hari macam tu. Oh, bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Kita sebulan nak dapat sekali 2 kali duha pun payah. Kan? Lepas mengaji tajuk duha ni buat. Lepas tu tak buat. Kan? Larat duk baca bab duha ya tiap-tiap kali baca kitab. Kan? Tak boleh tahan lama. Nabi SAW hari-hari matahari naik kadar segala, duha jalan. Maka Nabi buat sembahyang duha, dia kata 4 rakaat. Dan sembahyang ia akan 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Lepas tu sebelum masuk waktu zuhur, Nabi sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Lepas zuhur sembahyang 2 rakaat ba'diyah. Nabi konsisten, dia kata begitu. Wa qabla al-'asri arba'an yafsilu baina kulli raka'ataini bitaslim 'ala al-mala'ikatil muqarrabin wan nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Kemudian sembahyang ia dahulu daripada asar 4 rakaat. Sebelum sembahyang asar qabliyah 4 rakaat. Maka mencerai ia antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan 1 salam. Yakni dengan tahiyat awal yang melengkapi ia atas menyebut malaikat yang muqarrabin dan menyebut nabi-nabi dan mursalin, dan mereka yang mengikut Nabi akan mereka itu daripada sekalian mukmin dan sekalian muslim. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Dia kata, ini satu riwayat. Ini satu riwayat hadis, kata Nabi SAW sembahyang duha 4 rakaat, sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat, sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Ini satu riwayat. Ada banyak lagi riwayat lain yang menceritakan tentang bilangan rakaat sembahyang sunat yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik, dia kata masalah sembahyang sunat malam dan siang 2 rakaat 1 salam, itukah yang afdal dan apa dalilnya? Afdalnya sembahyang sunat ni macam mana? 2 rakaat 1 salam ke afdal ataupun 4 rakaat 1 salam ke afdal? Hak mana satu yang afdal? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab, bermula mazhab kita Syafi'i, afdal pada sembahyang sunat malam dan siang itu memberi salam ia pada tiap-tiap 2 rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i, dia kata sembahyang sunat ni kok mana pun 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nak buat berapa rakaat pun pisahkan 2 rakaat dengan 1 salam. Tak usah buat 4 rakaat tarik untuk 1 salam. Kata nak buat qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 2 kali sembahyang pun niat dia qabliyah zuhur. Itu mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan telah menghikayatkan dia oleh Ibnu Munzir daripada Al-Hasan Basri dan Sa'id dan Hammad dan Abi Sulaiman dan Malik dan Ahmad, dan telah memilih akan dia oleh Ibnul Munzir, dan telah dihikayatkan daripada Ibnu Amr dan Ishaq bin Rahawiyah bahawasanya yang lebih afdal pada siang hari itu 4 rakaat. Ini pendapat yang syaz, dia kata yang ganjil. Imam Syafi'i dia kata 2 rakaat. Dan telah berkata Al-Auza'i dan Abu Hanifah, bermula sembahyang malam itu 2 rakaat 1 salam, dan sembahyang sunat siang hari itu jika dikehendaki 4 rakaat 1 salam, sembahyanglah 4 rakaat, dan jika dikehendaki 2 rakaat bolehlah sembahyang 2 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Dia kata nak buat sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam pun buatlah, nak buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam pun buatlah. Itu kata satu ulama yang bernama Al-Auza'i. Baik, bermula dalil bagi mazhab kita Syafi'i yang ni dengar ialah hadis dalam masalah yang tadi, iaitu sabda Nabi, salatul lail wan nahar masna masna. Itu hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Maksudnya bermula sembahyang sunat malam dan sembahyang sunat siang itu 2 rakaat 1 salam. Imam Syafi'i pegang hadis ni.
Dan kata Imam Nawawi, dan ialah hadis yang sahih. Hadis ni hadis sahih dan cukup kuat. Dan sesungguhnya telah sabit pada keadaan sembahyang sunat siang hari 2 rakaat 1 salam, tiada terhinggakan daripada hadis-hadis. Banyak hadis yang kata sembahyang sunat siang ini 2 rakaat 1 salam. Maka Imam Syafi'i kata sembahyang sunat kalau nak buat 2 rakaat 1 salam. Pasal banyak hadis cerita kata Nabi buat 2 rakaat 1 salam. Begitu. Dan ialah yang masyhur di dalam as-sahih. Kalau buka dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim pun inilah yang masyhur. Sembahyang sunat 2 rakaat 1 salam. Itu yang banyak. Seperti hadis 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Hadis yang kata Nabi sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Banyak hadis yang kata Nabi buat 2 rakaat. Dan begitu juga 2 rakaat dahulu daripada asar. Banyak juga hadis cerita kata Nabi sembahyang qabliyah asar 2 rakaat. Dan kemudian daripada maghrib dan kemudian daripada isyak. Maghrib pun ba'diyah 2 rakaat, isyak pun ba'diyah 2 rakaat. Tuan-tuan je tengok, dia tak sebut qabliyah maghrib, dia tak sebut qabliyah isyak. Dia tak sebut pasal benda ni tidak masyhur. Tidak masyhur, tidak ada hadis yang menceritakan Nabi ada buat sembahyang qabliyah maghrib dan sembahyang qabliyah isyak. Tak ada hadis yang sebut. Cuma ada hadis dalam Riyadhus Salihin, dia kata sahabat Nabi sembahyang qabliyah maghrib dan sembahyang qabliyah isyak. Nabi SAW tengok, Nabi tak larang. Nabi tak larang, cuma Nabi tak buat. Daripada hadis-hadis ni dibuat kesimpulan bahawa sembahyang sunat qabliyah maghrib, sunat qabliyah isyak dan sebagainya, sembahyang yang tidak dituntut. Sebab Nabi tak buat. Kalau nak buat salah tak? Tak salah. Pasal apa tak salah? Pasal Nabi tengok sahabat buat, Nabi tak larang. Dia begitu. Daripada hadis-hadis yang sahih, dia kata macam ni aja. Nabi SAW 2 rakaat dahulu daripada asar, 2 rakaat kemudian daripada maghrib, 2 rakaat kemudian daripada isyak. Yang tu sabit daripada hadis yang sahih Nabi buat. Adapun kenapa tidak disunatkan sembahyang qabliyah maghrib ni, kerana maghrib ni masa pendek. Masa pendek. Maka dia tak mau masa yang pendek itu diganggu dengan sembahyang-sembahyang sebelum daripada sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib ni masa pendek, jadi buat bagi hadis cepat-cepat maghrib ni. Begitu. Dan hadis sembahyang 2 rakaat sunat duha, ni juga sabit daripada hadis yang sahih. Sembahyang sunat duha 2 rakaat. Begitu. Dan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat istikharah dan 2 rakaat kembali daripada musafir dan 2 rakaat kemudian daripada wudu dan lain daripada yang demikian itu. Ini semua sabit daripada hadis sahih. Kita musafir, pergi ke tempat yang jauh lebih daripada 2 marhalah. Pergi Kuala Lumpur ke, pergi Ipoh ke, pergi Alor Sedak ke, pergi Bukit Kayu Hitam ke, apa ke, tempat yang jauhnya lebih daripada 2 marhalah. Bila balik, sebelum balik ke rumah, singgah masjid, sembahyang sunat musafir, sembahyang sunat 2 rakaat. Balik daripada musafir, sembahyang sunat 2 rakaat, baru balik ke rumah. Nak keluar musafir pun sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi SAW buat benda-benda ni. Sembahyang istikharah Nabi buat 2 rakaat. Semua sembahyang Nabi SAW buat 2 rakaat. Dan ada pun satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dikatakannya daripada Nabi SAW 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Hadis riwayat Abu Ayyub yang kata Nabi sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dia kata yang tiada salam padanya itu boleh membukakan sekaliannya akan pintu-pintu langit. Ada satu hadis riwayat Abu Ayyub. Dia kata Nabi SAW kata sembahyang sunat qabliyah zuhur, kalau buat 4 rakaat, sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat itu boleh membuka pintu-pintu langit. Rahmat dan keberkatan akan turun dekat orang yang buat ni. Ada hadis kata macam tu. Maka ialah hadis yang dhaif. Dia kata itu hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh berhujah, tak boleh dah hujah lawan orang sebagainya, tak boleh. Pasal dia tidak kuat. Hadis itu hadis dhaif. Yang ittifaq ulama atas dhaifnya. Ulama semua kata hadis tu adalah hadis dhaif. Begitu.
Dan setengah daripada orang yang mendhaifkannya ialah Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abu Daud dan Al-Baihaqi. Banyak ulama-ulama hadis kata itu hadis dhaif. Dan tempat pergi baliknya atas Ubaidah bin Ma'tab, dan ialah seorang yang dhaif. Hadis itu juga didapati diambil daripada satu orang yang bernama Ubaidah bin Ma'tab. Dia ni satu orang yang dhaif. Maksud satu orang yang dhaif ni, dia ni ingatan tak kuat. Apalah punya manusia. Dia orang abang rabu, saat-saat dia kata ramai. Dia jadi lagu tu. Orang abang 5, saat-saat dia kata 15. Ingatan tak kuat. Jadi bila ada bukti mengatakan salah seorang yang meriwayatkan hadis tu ingatan dia tak kuat, hadis tu jatuh martabat dia. Dia tak jadi hadis sahih. Dia turun sampai ke peringkat dia boleh jadi hadis dhaif. Maka hadis dhaif ni dia tak boleh guna untuk nak buat hujah lawan orang. Tak boleh. Baik, masalah dia kata, semayang sunat itu sahkah jikalau banyak qada semayang fardu? Ini pula perbincangan yang orang selalu cakap. Kalau kita ni satu orang yang banyak tinggal semayang fardu, boleh tak boleh kita buat semayang sunat? Kan setengah orang kata hang banyak tinggal semayang, dia kata hang tak boleh duk buat ni semayang-semayang sunat ni, tak boleh duk buat, hang bayang dulu semayang-semayang fardu hang tinggal tu. Ada orang kata begitu. Baik, sebenar dia macam mana? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzam, sah segala sembahyang sunat dan diterima akan dia, yakni makbul, jika adalah beberapa fardu yang kurang sekalipun. Dia kata kalau orang tu ada tertinggal sembahyang fardu banyak, dia buat sembahyang sunat, sembahyang itu makbul. Dia kata Tuhan terima juga, tak ada masalah. Tidak dengan kerana ada tinggal sembahyang fardu, sembahyang sunat buat pun tak jadi apa, tak boleh pahala, tak betul. Allah terima, dia kata, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sahihnya, seperti yang tersebut pada masalah di dalam juzuk yang ketiga bagi kitab ini. Dia kata boleh rujuk balik hadis, dia dah bawa dah tentang kata orang yang ada tinggal sembahyang fardu, kalau buat sembahyang sunat Allah terima sembahyang sunat dia, ada hadis dia kata. Dan kata Imam Nawawi, dan ada pun satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali daripada Nabi SAW, ialah hadis yang dhaif juga, iaitu hadis yang berbunyi qala masalul musalli mithlut tajir la yakhlisu ribhuhu hatta yakhlisa ra'su malih kadzalikal musalli la tuqbalu nafilatuhu hatta yu'addiyal faridah. Maksudnya diumpamakan satu orang yang semayang itu seumpama seorang saudagar, orang yang menyaga. Tidak bersih baginya untung sehingga bersih modalnya. Kononnya ada satu hadis. Hadis tu kata orang yang tinggal semayang fardu nak pergi buat semayang sunat sama macam orang menyaga, dia kata. Orang menyaga ni dia tak boleh baca untung selagi mana tak balik modal. Dia nak buka kedai, katalah dia belanja 100,000. Selagi duit 100,000 tu tak dapat balik kat dia, dia tak boleh sembang kata meniaga untung. Tak boleh. Pasal apa? Modal pun tak dapat balik lagi. Dia hanya boleh sembang kata untung setelah modal dapat balik. Buka kedai belanja 100,000, lepas sebulan dapat balik 100,000. Lepas tu baru boleh sembang kata untung. Macam itulah dia kata dengan orang yang tak semayang fardu, yang ada tinggal semayang fardu. Selagi dia tak bayang, dia tak qada semayang fardu dia, maka selagi itu dia tak boleh sembang nak buat semayang sunat. Itu maksud hadis yang kata riwayat Sayyidina Ali ni. Dia kata maka demikian jugalah orang yang sembahyang tidak diterima semayang sunatnya sehingga ditunaikannya akan semayang fardunya. Dia kata, ini hadisnya. Maka ini hadis diterangkan oleh Baihaqi dan lainnya akan dhaifnya. Dia kata itu hadis dhaif, tak boleh pakai. Jadi kalau ada tertinggal semayang fardu, semayang sunat boleh buat. Itu cerita dia. Dan semayang sunat kalau kita buat ikhlas, buat cukup syarat dan sebagainya, tidak ada sebab Allah tak terima semayang sunat yang kita buat itu. Baik, terus tengok tajuk baru bawah tu. Bab karahiyatus salah fi luhufin nisa. Ini selingan aja, jarang berlaku benda ni. Itu bab yang menyatakan tegah semayang di atas lihaf perempuan. Ketahuilah saudaraku,
bermula semayang di atas selimut perempuan. Lihaf tu makna dia selimut. Selimut perempuan itu ialah datang hadis yang menunjukkan tegahnya. Iaitu telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis tu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi luhufi nisa'i. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semayang dia pada lihaf, yakni pada selimut isterinya. Bermula hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada satu jalan yang lain daripada Nabi. Akan tiada apa salah semayang di atas selimut perempuan itu. Dan harus sembahyang di atas sesuatu yang tiada najis daripada bumi, sama ada tikam dan kulit dan lainnya. Dia kata ada satu hadis kata Nabi tak semayang di atas kain selimut isteri dia. Tapi ada pula hadis lain mai kata Nabi SAW boleh semayang atas apa-apa saja dengan syarat benda tu tidak bernajis. Begitu. Maka lihat beberapa masalah, dia kata boleh rujuk bab ni. Jadi kesimpulan dia, bolehlah. Boleh nak semayang atas apa benda pun boleh dengan syarat benda tu tidak bernajis. Itu saja. Atas selimut orang perempuan, kan orang perempuan duduk tidur, selimut kain gebang dia tu besar, terlebih di ujung tu, kita pergi ambil air semayang atas selimut tu, boleh ke tak boleh? Boleh, dengan syarat selimut tu tidak bernajis. Itu saja. Walaupun ada hadis kata Nabi tak semayang atas selimut bini dia, tapi ada hadis kata Nabi biasa semayang atas selimut isteri dia. Maka itu menunjukkan syarat nak boleh guna benda tu buat semayang ke tak buat semayang bergantung kepada benda tu ada najis atau tidak ada najis. Kalau tak ada najis boleh guna. Semayang atas sejadah misalnya, semayang atas tikar mengkuang misalnya, semayang atas apa-apa pun, syarat tidak ada najis. Begitu. Afdal kalau kita tengok ni, dia kata lihat masalah nombor berapa pada muka surat berapa, juzuk berapa tu, dia bawa contoh di sana. Dia kata yang paling afdal ialah semayang atas tanah. Pasal apa? Pasal semayang atas tanah lebih membawa kepada khusyuk dan tawaduk. Lebih membawa kepada khusyuk dan tawaduk berbanding dengan semayang atas kapet. Hilang kaki, hilang dalam baldu kapet ni. Punya lembut tempat semayang ni, dia tak membawa kita kepada tawaduk, tetapi kadang-kadang dia bawa kita jadi berasa besar diri, berasa megah. Pasal apa? Pasal boleh dapat tikar semayang macam tu. Berbeza dengan kita semayang letak di atas lantai ni, atas tanah. Tuan-tuan pergi Mekah, lambat sikit semayang Jumaat, nak kena pergi pukul 9 pagi. Musim haji, semayang Jumaat nak kena pergi pukul 9 baru boleh masuk dalam kompleks Masjidil Haram. Keluar pukul 11, pakai tak masuk. Bukan dekat tak masuk, ni semayang atas jalan raya ni. Jalan raya hitam berdanuk kotak dengan minyak kereta dengan apa semua. Dia main hujan pula, dia jadi macam parit. Ayam lari ke atas jalan tu, ayam color hitam kotak. Kita pergi semayang atas tu. Dia pergi nampak sejadah semayang atas tu. Kadang-kadang sejadah kita nak nampak semayang seorang pun, ada orang kiri kanan tak buat sejadah. Dia nak kena tumpang sejadah kita. Daripada nak pakai seorang, kita hampak kot melentang tu pakai 3 orang. Kan? Jadi kaki duk pijak atas jalan tar aja. Semayang di tempat-tempat macam tu, dia lebih lagi membawa kita ni rasa tawaduk. Berasa siapalah kita ni, semayang pun tempat macam-macam ni aja. Dia lebih membawa tawaduk. Itu sebab Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang panggil dia Umar As-Sani, pasal sifat dia tak tumpah macam Umar Al-Khattab. Maka orang panggil dia Umar As-Sani, Umar yang kedua selepas Umar Al-Khattab. Umar Abdul Aziz, dia bila nak semayang, dia saja ambil pasir tabung atas sejadah. Ini tabiat apa nama Umar bin Abdul Aziz. Kalau orang lain tengok kata gila, tapi dia saja. Pasal apa? Pasal disuruh kita ni masa semayang biar kita rasa kita ni betul-betul hina depan Tuhan. Jadi nak mengundang rasa kehinaan tu, nak buat macam mana? Kalau kita semayang masjid elok, kapet tebal tu, dia tak main rasa hina tu, dia tak main, dia duduk berasa besar.
Nak bagi mai rasa hina tu nak buat macam mana? Dia bawa pasir, dia bawa tanah. Bila nak semayang dekat tempat semayang tu, dia tabung tanah. Dia sujud bagi dia kena tanah betul ni. Bagi kena tu supaya rasa hina tu mai dalam diri dia. Supaya dia waktu semayang ni, dia rasa dia dengan Tuhan ni tak ada apa dia ni. Umar bin Abdul Aziz buat macam tu. Tuan-tuan boleh fikir, dia pergi Mekah nak buat haji, dia berjalan kaki. Bukan tak ada kenderaan ni, ada. Orang pergi naik unta, naik kuda, naik apa macam-macam zaman tu, dia berjalan kaki. Sedangkan masa tu dia khalifah, dia berjalan kaki. Pasal apa? No, pasal dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang berjalan kaki kerana nak pergi buat haji. Jadi dia nak buat macam tu, nak pergi dapat tu. Dia dapat haji tu serba kepayahan. Dia dapat haji tu, barulah haji tu bagi dia besar. Tuan-tuan, biasalah benda ni. Kita kalau nak dapat satu benda senang, kita kurang menghargai benda tu. Tapi kalau kita nak dapat satu benda tu susah, bila dapat kita reti nak jaga dia, nak menghargai dia macam mana. Haji pun kalau kita duit banyak, kita nak pergi bila pun boleh. Haji bagi kita ni jadi macam pergi melancong. Duit banyak, kemudahan, kapal terbang lah apa, tabung haji tak pergi pipi dengan swasta. Janji ada duit. Jadi haji bagi kita ni dia dah tak jadi satu ibadat yang besar lah. Pasal kita boleh pergi bila-bila masa. Macam lah ni tuan-tuan, umrah ni dia jadi macam pergi melancong Umrah bagi sesetengah orang macam pergi melancong Kira hujung tahun pergi umrah, hujung tahun pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi umrah, kadang-kadang setahun 2 kali pergi umrah. Saya jumpa masa pergi umrah dulu, jumpa dengan Dr. Aziz Hanafi. Anda dengar nama dia? Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dia guru saya, dia mengajar saya di universiti dulu. Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dia buat PhD di Al-Azhar University. Dia pelajar terbaik, peringkat PhD pada tahun dia. Pelajar terbaik. Pelajar-pelajar daripada Mesir, daripada Saudi, daripada negeri-negeri Arab semua kalah. Dia best student, peringkat PhD zaman dia. Satu orang yang cukup berilmu ni, Dr. Aziz Hanafi ni, orang paling. Dulu dia pergi kerja di Brunei, jadi pensyarah Universiti Brunei. Saya pergi haji pun jumpa dia, pergi umrah pun jumpa dia. Jumpa dia dekat bazar di Madinah. Sembang dengan dia, tanya dia, kata, Ustaz duk mai selalu ke? Allah, dia kata dia jadi pensyarah Universiti Brunei. Jadi Sultan Brunei sudah ambil dia jadi macam penasihat agama pun dia. Lepas tu jadi macam nak guide apa, rojokkan segera semua ambil dia. Memang tak silap dah lah kalau ambil dia, dia orang yang berilmu. Sultan Brunei bawa dia. Dia kata Sultan Brunei ni, yang kata Sultan Brunei ni takkan nak main hotel ENO, dia tak ada apa lah. Sultan Brunei ni dua ada di Brunei. Dia duduk, dia kata berasan lagu nak pergi sembahyang subuh di Madinah esok. Dia pergi lagu tu aja, pergi Mekah Madinah ni lagu tu aja. Ni malam ni habis sembahyang Isya, macam mana kan teringat nak pergi sembahyang subuh di Madinah. Allah tu juga dia punya orang, dia telefon orang hak dia nak bawa pergi, naik dia punya personal jet. Malam ni betul tak, kira subuh pagi esok sembahyang di Madinah. Sembahyang di Madinah. Lepas sembahyang subuh apa semua, berasa macam lohong nak pergi buat di Mekah, terbang di Mekah. Lepas sembahyang lohong, berasa lagu macam nak balik Brunei, balik. Esok berasa nak pergi maghrib pula di Mekah, pergi pula. Dia lagu tu, pergi Mekah ni lagu macam kita nak pergi Bagan lagu tu. Kan? Sampai peringkat tu tuan-tuan, tak tahu nak abang dah. Dunia ni kira dekat lah, bagi dia kira dekat. Tu Dr. Aziz Hanafi ni pun kira lagu Sultan Pi, dia pun macam lagu Pi Bagan lagu tu. Kan? Itu dia tuan-tuan. Peringkat dia, kita terus cakap lah, dia dah lebih jauh daripada kita lah. Peringkat orang-orang kita ada di Malaysia ni pun kaya, bukan sikit tu, ada orang kaya lah ni. Umrah tiap-tiap tahun, setahun sekali, setahun 2 kali, tu wajib lah bagi mereka. Bulan 6 pergi sekali, bulan 12 pergi sekali. Kadang-kadang bulan 6 pergi sekali,
Ramadan, ujung Ramadan pi sekali. Bila dah terlampau senang boleh pi Mekah, pi Madinah ni terlampau senang pun tak syok juga. Pasal apa? Kadang-kadang dia nak menghargai benda tu dia tak mai penghargaan tu pasal benda mudah dapat. Tapi bagi orang yang susah nak dapat pi sekali, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Punya teringin nak pi Mekah, nak pi Madinah ni, nak pi punya teringin. Dengan duk tengok duit dalam akaun ni berasa lambat lagi lah nak boleh pi. Kan? Berasa lagu lambat lagi nak boleh pi. Tahu sekali dapat peluang pi. Tuan-tuan boleh tengoklah macam mana dia menghargai peluang hak sekali ni. Hotel ni korang duduk banyak di masjid lah. Itu orang yang jarang-jarang dapat pi. Hotel ni dia tak ada. Pasal hotel ni tekat nak duduk hotel tak payah pi Mekah. Pi duduk di Pearlview pun boleh dah. Kan? Nak pi duduk di Park Royal pun boleh dah. Tak payah pi sana. Sini pun boleh duduk hotel. Yang penting di sana ialah Mekah, ialah Masjidil Haram di Mekah, ialah Masjid Nabawi di Madinah. Bila dia dapat peluang sekali pi, dia habis masa dengan nak duduk di masjid tu. Baca Quran habis, baca Quran, zikir habis, zikir pun duduk saja, mata duduk tengok Kaabah tu. Pasal apa? Ni dah dia duduk mengaji selama ni, dia boleh amal di sana. Nabi kata an-nazaru ilal Kaabah ibadah. Nabi kata melihat Kaabah itu sudah dikira ibadah. Tak payah baca Quran, tak payah zikir, tak payah apa. Duduk situ, mata duduk tengok Kaabah. Duduk tengok tu boleh pahala. Dia duduk mengaji benda ni lama dah. Sekali dia dapat peluang, dia pergi sana, dia duduk tengok tu pun tak apa dah. Tak balik hotel. Duduk tengok tu, sekali masuk waktu semayang, sekali masuk waktu semayang macam tu. Macam mana orang susah dapat sekali peluang, dia sangat menghargai peluang yang dia dapat tu. Umar bin Abdul Aziz nak pergi ke Mekah, dia saja pilih untuk berjalan kaki. Pasal apa? Dia nak ni haji hak dia pergi buat ni, dia nak dapat susah. Maka dia nak, dia betul-betul menghargai haji hak dia buat ni. Umar Abdul Aziz juga bila semayang, dia letak tanah di atas tempat sujud dia, supaya bila semayang, dahi dia letak atas tanah. Dengan itu, dia boleh mengundang rasa tawaduk dan rendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma yajuzu minal mashi wal amala fi salati at-tatawwu. Iaitu barang yang harus ia daripada berjalan dan perbuatan dalam sembahyang sunat. Ni pula tengah sembahyang sunat, boleh tak boleh bergerak berjalan pergi ke sana sini. Ketahuilah saudaraku, perbuatan yang sedikit tiada membatalkan sembahyang. Yang ni apabila diperbuat akan dia di dalam sembahyang. Maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ni dia kata perbuatan yang sedikit, maksudnya tidak 3 kali berturut-turut. Tidak 3 kali berturut-turut. Perbuatan yang sedikit. Tengah duduk semayang, berasa lagu gatai pipi ke apakah, garu sekali macam tu. Perbuatan yang sedikit, tak batal semayang. Tengah duduk semayang, berasa lagu mana ke, turun tangan pegang tang lutut sikit ke apakah. Perbuatan yang sedikit. Perbuatan yang banyak maksudnya perbuatan pergerakan anggota besar yang dibuat 3 kali berturut-turut. Garu tang tu, sekali garu tang ni, sekali garu kepala, 3 kali berturut-turut. Pergerakan tangan itu anggota besar, itu tak boleh. Kalau pergerakan anggota besar tidak berturut-turut 3 kali, tidak 3 kali berturut-turut, maka itu tidak salah, dia kata. Baik, hadis dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat ji'tu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaq famasha hatta fataha li thumma raja'a ila makani wa wasafatil bab fil qiblah. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata dia telah datang aku daripada berjalan-jalan. Aisyah satu hari keluar pergi berjalan rumah adik-beradik ke apa ke, balik rumah. Padahal Nabi SAW sedang semayang dalam rumah. Dia balik-balik, Nabi tengah duduk semayang masa tu, semayang sunat. Dan pintu pada masa itu dikunci atasnya. Nabi kunci pintu kok dalam rumah, bilik Nabi duduk tu Nabi kunci, Nabi duduk semayang, dia balik. Apabila sampai aku ke pintu itu, maka menuntut aku akan dibukanya. Bila dah sampai, dia pun tolak pintu tak boleh, ketuk pintu duk bagi salam.
Maka melangkah Nabi ke hadapan sehingga dibukanya pintu itu bagiku. Nabi tengah duduk semayang ni, satu macamnya langkah pergi buka pintu. Begitu. Kemudian daripada sudah dibukanya pintu itu, maka kembalilah Nabi ke tempat berdirinya yang asal tadi. Dah pergi buka pintu tu, macamnya Gostan balik mai duduk tempat semayang. Nabi buat macam tu. Kata Urwah, dan telah disifatkan oleh Aisyah, pintu itu iaitu hala kiblat Nabi semayang. Pintu tu duduk depan, Nabi duduk semayang, pintu duduk dari depan. Nabi tengah duduk semayang sunat, Aisyah balik duduk ketuk pintu. Tak ada siapa nak buka pintu. Nabi pula duduk semayang depan pintu. Nabi langkah pergi satu tapak, dua tapak. Tunggu saat agak bercerai. Masa tu macam yang buka pintu, reverse balik. Dua tapak. Aisyah pun buka-buka tengok, ai, orang ni duduk semayang, dia mai buka pintu. Ini pernah berlaku zaman tu, dia kata. Kata dia, kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Baik, masalah dia kata. Perbuatan yang sedikit dalam sembahyang apa hukum dia? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, harus perbuatan yang sikit itu dalam sembahyang seperti dua langkah yang ringan. Kerana bahawasanya dua langkah itu tidak membatalkan sembahyang. Dua langkah tak batal. Tetapi aula ditinggalkan dia. Kalau boleh tak salah. Kalau boleh tak salah. Tapi kalau nak bergerak juga setakat dua langkah okey. Begitu. Melainkan kerana hajat. Kalau keperluan sangat. Lagi tak buka pintu, dia duduk rimbuk misalnya. Kan? Dia ketuk pintu tak buka, dia rimbuk, dia terajang nuna-nuna, ini kena pergi buka. Dua langkah, pergi buka, Gostan balik. Boleh. Tapi Aisyah taklah buat lagu tu. Tapi Nabi nak tunjuk kata harus. Kalau sekiranya nak buat benda tu, harus. Tak salah. Maka jika adalah perbuatan yang sedikit itu kerana hajat, maka tiada makruh ia. Sebagaimana memperbuat oleh Nabi SAW dalam masalah tadi. Dan seperti perbuatan Nabi yang tersebut di dalam Muslim, semayang Nabi di atas mimbar. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, cerita Nabi SAW semayang atas mimbar. Maka unduk turun Nabi dengan dua langkah ke pangkal mimbar dan sujud ia di situ. Atas mimbar pun biasa Nabi semayang, duduk berdiri atas mimbar nak sujud macam mana? Bertangga lagu tu. Nabi berdiri atas anak tangga yang kedua, yang ketiga. Semayang menghadap sana lah. Lepas tu bila nak sujud, Nabi turun. Satu, dua. Turun bawah, Nabi sujud. Duduk antara dua sujud, sujud. Lepas tu bangkit berdiri. Berdiri naik balik di atas. Nabi biasa buat macam tu. Allah, kalau tu imam lah buat lagu tu, hak kawan tak mengaji ramai. Hak mengaji ni sikit. Apa dia kata tempat semayang luas duk ada biduk gagah semayang atas mimbar. Bukan masalah gagah tak gagah, masalahnya benda tu boleh. Nak buat boleh. Orang dia tak kira buat boleh tak boleh. Contoh kita baca hadis di mana, masjid mana dulu yang cerita kata Nabi SAW satu hari semayang asar dengan sahabat-sahabat. 3 rakaat Nabi bagi salam. 3 rakaat. Asar 4 rakaat. Nabi baru semayang 3, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu Nabi bangkit, Nabi balik rumah dia. Rumah tepi. Keluar pintu tu masuk pintu rumah. Jadi sahabat hak tinggal ni jadi duk termangu-mangu. Tengok aku tengok hang. Tapi pakat bagi salam habis lah pasal Nabi dah bagi salam. Jadi tengok-tengok, hak seorang pergi kata, dia kata 3. Hak seorang lagi pun kata, betul 3. Jadi tak silap dah lah, memang 3 lah. Dia duk ingat aku saja ingat 3, dah ke 4. Hak seorang lagi pun, kalau gitu betul ya 3. Ada hak seorang lagi pula kata apa? Dia kata mungkin wahyu baru turun kot, potong 1 rakaat 3 kot. Pasal Nabi buat. Bila Nabi buat ni jadi banyak masalah lah. Baru kot. Potong 1 ke apa ke tinggal 3 kot.
Jadi dalam sahabat, jadi hang duk tengok aku duk tengok hang, dia ni kata tiga-tiga betul, hak seorang kata aku baru punya peraturan ke apa ke. Nabi keluar mai balik. Nabi keluar mai balik. Nabi tanya sahabat dia, apa hal nampak jadi ramai ni? Seorang bangkit abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kamu sembahyang tadi 3. Jadi adakah perintah baru? Asyak ni 3 saja. Nabi kata, tak, aku sembahyang 4. Nampak? Maknanya bukan cerita wahyu baru. Nabi atas sifat dia manusia, dia terlupa. Nabi kata, tak, aku sembahyang 4. Sahabat lain pun semua kata, tak ya Rasulullah, kamu buat 3 saja. Nabi terus mai duduk, mai berdiri balik di atas sejadah, sambung lagi 1 rakaat. Makmum hak belakang pun lagu-lagu pakai berdiri 1 rakaat lagi tambah, bagi salam pula. Benda ni dibahaskan, tapi dia sangat jarang dibincangkan benda ni. Jadi kalaulah kata jadi macam tu, satu hari kita main sembahyang di masjid, katalah sembahyang Isyak, katalah jadi macam tu. Tu imam sembahyang Isyak 3 ya, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia teringat. Pasal apa? Pasal dia dah bagi salam, dia boleh tengok orang dah nak jadi macam-macam. Dia pun teringat, 3. Dia pun bangkit balik, sambung 1. Agak-agak tuan-tuan, makmum pula boleh terima tak benda tu? Agak-agak tuan-tuan lah. Dia kata ni, apa dah bagi salam dah lagu pidur sambung pula. Dia main macam-macam. Walhal benda tu berlaku zaman Nabi. Dan Nabi dah buat penyelesaian macam tu. Dan ulama' sudah pun sepakat mengatakan benda tu boleh. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia ketat sikit. Dia kata dengan syarat tidak diselangi dengan masa yang terlalu panjang dan tidak diselangi dengan cakap yang terlalu banyak. Imam Syafi'i kata, kalau cakap yang sedikit, okey lagi, boleh sambung lagi. Ataupun masa yang sebentar, boleh sambung lagi. Kalau dah habis dah semua, pegang keluar pergi kena kopi apa, sembang di kedai kopi ni pula, patah balik main nak buat 1, tak mau dah. Itu syarat yang Imam Syafi'i letak. Dia ketat sikit, dia letak syarat. Syaratnya selang masa tidak lama dan tidak diselangi dengan cakap yang ajnabi, cakap yang luar daripada sembahyang yang banyak. Boleh. Jadi kalau setakat lagu tadi, tu imam dah bagi salam, lepas dia bagi salam, dia berasa lagu makmum belakang tak bagi salam kat lagu mana kat dia, boleh tengok, dia teringat. Oh, aku buat 3. Dia terus bangkit balik berdiri, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Kadang-kadang kita tak tahu ni, dia panggil troubleshooting. Kita tak erti. Nak selesai benda ni, kita buat lagu nak. Yang lain kita style tu. Kita style tak mau sakit kepala. Payah-payah khusyuk yang lain. Boleh kata bila qomat macam pun. Walhal benda tu boleh diselesaikan dengan cara lain. Dan Nabi dah tunjuk penyelesaian dia, tapi kita beralih kata bila qomat. Aku kata qomat. Buat arahan lagu tu pula, yang lain pula 4 rakaat. Inilah bila kita baca, kita jumpa benda ni. Nabi SAW tengah sembahyang sunat, bergerak pergi buka pintu. Lepas tu gostan balik, duduk balik tempat tu, sambung sembahyang dia. Masalah perbuatan yang banyak, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, perbuatan yang banyak di dalam sembahyang seperti melangkah beberapa langkah dan sebagainya, apabila bercerai-cerai ya, maka tiada membatal dia akan sembahyang. Dia kata kalau terpaksa langkah banyak, pastikan tidak bersambung-sambung, tapi bercerai-cerai. Kita nak langkah di tempat tu, nak kena 5 langkah. 5 langkah tak boleh ya? Sebab dia boleh berturut-turut takat 2 langkah saja. Maka langkah pergi 1, 2, stop dulu. Sekira-kira lama masa stop itu, lama masa untuk membaca Fatihah. Yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Itu lama masa berhenti dia. Langkah pergi 1, 2, stop. Sekira-kira baca Fatihah yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lagi 2, 1, 2, stop saya. Maka banyak pun kalau bercerai-cerai tak apa, dia kata. Kalau terus pergi sampai 5 sekali baca. Begitu. Dia kata maka itu tidak membatalkan dengan dalil perbuatan Nabi sebagai di dalam riwayat Imam Muslim tentang sembahyang Nabi di atas mimbar. Kemudian turun
Unduk Nabi 2 langkah, sujud di pangkal mimbar. Kemudian naik pula 2 langkah. Kemudian berulang-ulang hingga jadilah jumlahnya beberapa banyak. Maka tiada membatalkan sembahyang. Bahkan menunggal-nunggal, yakni mencerai-ceraikan perbuatan itu. Terbilang tiap-tiap suatu daripadanya sedikit. Adapun perbuatan yang banyak, yang berturut-turut, maka batal sembahyang dengannya. Dia tak boleh 3 langkah berturut-turut batal sembahyang. Ini yang dikatakan apa yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi bila kita baca ni baru kita tahu. Rupanya macam ni penyelesaian kepada masalah-masalah yang duk jadi dalam masyarakat. Banyak tuan masalah ni banyak. Satu orang hantar SMS kat saya baru ni. Kata, Ustaz, 13 tahun dulu. Soalan 13 tahun dulu. Ustaz, dia tu 13 tahun dahulu. Kan? Saya telah bersetubuh dengan isteri saya siang hari bulan Ramadan. Bagaimana saya nak selesaikan perkara itu? Bantulah saya, insan yang mengharap. Insan yang mengharap. Tengok, benda 13 tahun dulu, masa tu baru menikah ke apa, kata tak. Lepas tu tak mengaji kan, jadi tak tahulah kata salah apa pun. Dah lepas 13 tahun baru duk main, duk dengar baca kitab, duk dengar mengaji. Allah kata. Jadi dia nak selesai macam mana benda tu, dia tak faham lah. Dia dengar-dengar sekali kata kifarat dia nak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia duk dengar tu pun dia dah kecut perut lah. 2 bulan berturut-turut. Lepas tu pula fikir pula ni dah 13 tahun. Tak ke kena ganda kali 13 ke apa. Adik kawan bila tak mengaji tuan-tuan, dia duk mereka lah. Dia kata kalau yang tu duk ada 12, duk ada 2 bulan berturut-turut. Duk ada 13 tahun kali 13. Mati dengan duk puasa. Mati dengan duk puasa lah. Kira puasa tak buka puasa lah. 2 bulan tu nak pergi 13 tahun. Dia duk ingat lagu tu. Walhal dalam bab ni dia tak ganda apa. Kena 2 bulan jugalah. Walaupun dah 13 tahun. Dia nak kias kepada puasa yang ditinggalkan. Bila tinggal puasa selang tahun. Puasa tak ganda, fidyah kena ganda. Dia ingat tak ke hak 2 bulan ni pun nak kena. Dia bila tak reti ni tuan-tuan, dia mereka lah. Dia duduk mereka dalam kepala dia, reka. Rosat jam terus. Ada yang jadi macam tu. Sedangkan benda ni dia ada penyelesaian dia. Ada banyak masalah ni. Ada yang duk cari makan dengan duk buat pelamin pun ada juga. Cari makan duk buat pelamin. Duk jadi mak andam apa semua kan. Lepas tu dengar-dengar sekali pula, dengar orang duk abang kata benda ni lagu tak berkelia lah, berdosa lah, haram lah, bersandi ni budaya Hindu lah, apalah semua kan. Dia jadi kosot pula lah. Pasal dia duk cari makan cara tu. Anak bini semua duk membesar dengan duit hasil daripada meniaga tu. Dia ada juga hantar SMS tanya soalan tu pun ada juga. Macam mana cara saya cari makan leguni okey ke tak okey. Lepas tu pula ni saya duk bagi makan anak bini jadi macam dia melarat. Macam-macam benda duk timbul dalam masyarakat kita ni. Tajuk kita duk baca di Padang Temusu, Sungai Petani. Tajuk masalah haid orang perempuan ni. Ini satu problem lain pula. Kan? Dia tak tahu nak selesai macam mana. Benda yang jadi tu nak selesai macam mana. Isteri dia ke, anak perempuan dia ke, mai haid, mai 3 hari, off 2 hari. Mai 2 hari, off 3 hari. Mai 5 hari, off sehari. Dia tarik pergi sampai sebulan. Dia jadi merapu lagu tu. Jadi nak kira lagu mana? Nak kira time suci bila? Nak semayang macam mana? Dia tak erti kira. Dia tak erti kira. Benda ni, benda ibadat. Kalau kita tinggal semayang fardu, dosa besar. Nak semayang, dia kata dengan masalah ni duk main. Nak selesai, tak erti. Jadi duk kosot macam tu lah. Kalau penyakit tu mai katalah 3 tahun lah. Dia jadi kosot 3 tahun. Kan? Sedangkan penyelesaian kepada benda-benda ni semua ada dalam agama. Semua ada. Kita tak baca, kita tak jumpa benda-benda ni semua. Tuan-tuan, jadi benda ni ilmu dia ada banyak. Kita nak cover semua sekali dalam satu malam mustahil lah.
sikit-sikit lah kita belajar, sikit-sikit. Sikit-sikit kita belajar, sikit-sikit kita jumpa, sikit-sikit kita perbetul diri kita. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kan? Lama-lama kita dapat banyaklah benda yang kita tahu. Tapi kalau hak sikit pun kita tak mula, kita tak start, sampai bila-bila pun kita tak tahu. Kita minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi istiqamah dekat kita untuk belajar. Bagi istiqamah, bagi ada semangat untuk terus belajar. Teruk tuan-tuan lah ni merosot sebenarnya. Merosot. Semua masjid merosot. Semua kuliah, semua ustaz merosot. Atau dia jadi penyakit kepala ni, jadi dia kena sindrom segan mengaji. Semua. Ya, tengok masjid mana yang kita kata hot, orang ramai selalu pergi tengok lah macam mana. Merosot. Ceramah-ceramah agama tambah forum perdana ni saya cakap. Satu masa dulu tuan-tuan, kalau forum perdana hari Khamis malam Jumaat ni, orang tak mau pergi mana, bukan nak duduk depan TV nak tengok semua. Lah tapi tak tahu buat hari apa pun tak tahu. Kan tak tahu dah forum ni duk tunjuk hari apa dalam TV pun tak tahu dah, dia jadi tak berasa nak tengok. Kan? Ceramah-ceramah pun masjid buat ceramah. Tu saya kata baca kitab ni tiap-tiap bulan. Hak ceramah sekali sekala ni. Panggil penceramah Kuala Lumpur mana hala ni turun mai. Sampai dia ceramah pun jadi tak tentu hala, orang tak ada. Orang tak ada nak bercakap apa, dia bercakap pun jadi melelong, merapuh-rempuh dinding, rempuh tingkap habis semua. Sebab dia duduk tengok orang tak ada. Dia punya nak bercakap tak ada semangat. Nak bercakap tak ada semangat. Main-main tengok ada 15 orang, ada 30 orang ceramah apa? 30 jom pergi balai lentang kita sembang lah. Kan? Pasal apa tak boleh pergi dengan 30 orang ni nak bercakap tak ada semangat. Bukan dia tak mau berdakwah, semangat tak ada. Letih jadi letih, nak bercakap jadi letih. Ni. Tuan-tuan sedang atau tak sedang, benda ni duk jadilah ni. Kan? Benda ni duk jadi. Dalam masa yang sama, dia hak merapu duk main banyak. Dengan syua gempang, syua heboh lah apa, syua lingkup, macam-macam duk ada lah ni kan. Hak jenis macam ni duk ada banyak. Pampir sana, pampir sini, poster, panggil apa nama penyanyi-penyanyi rock, kumpulan apa ni kata pokok ada lekat. Kalau dulu pokok-pokok tu poster ceramah agama. Lah pokok-pokok yang sama juga dia duk naik poster penyanyi rock. Kita tengok benda ni tuan-tuan, kita kena ingat. Baik-baik. Jangan cari pasal. Kan? Kita kena sedang. Benda ni duk jadilah ni. Dia jadi lembab, dia jadi slow tentang agama, dia duk jadi rancak benda-benda merapu. Anugerah apa nama penyanyi, industri, muzik apa semua ni, macam-macam anugerah. Setahun duk ada 5-6 anugerah. Macam-macam nama. Wira apalah sat lagi apa, macam-macam nama. Yang semua tu nak bagi anugerah kepada orang hak duk kerja ni. Rambut kala, hak kuku panjang, hak geng-geng ni. Lah ni diagung-agungkan, disanjung tinggi. Kan? Jadi tuan-tuan, kita mungkin kita tak terpengaruh dengan benda ni. Tuan-tuan ingat kita ada anak, kita ada cucu. Tuan-tuan mau anak cucu tuan-tuan pergi jadi lingkup kerana keseronokan yang berlebihan? Mau anak cucu kita lingkup? Kita nak lepas batang tengkok kita ya, nak korbankan anak cucu kita. Jadi benda ni. Jadi kena masing-masing kena suntikkan balik semangat untuk nak menghidupkan balik agama. Bagi orang mau balik kepada agama ni, mai dengar ni ayat Quran, mai dengar hadis Nabi. Benda ni lah yang nak menyumbang kepada orang jadi elok atau nak jadi macam mana. Benda ni. Kalau agama kita tinggal, lingkup semua sekali. Agama sahaja pertahanan akhir kita hari ni. Tak ada apa dah tuan. Agama saja pertahanan akhir kita. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok bab ma zukira fi fadlil mashi ila al masjid wa ma yuktabu lahu min al ajri fi khuta. Kita akan tengok satu tajuk, barang yang disebutkan pada menyatakan pergi semayang ke masjid dan barang yang disuratkan baginya daripada pahala segala langkah. Cerita pergi masjid ni, apa ganjaran pahala yang Tuhan nak bagi kat kita. Lepas ni kita akan masuk lagi ma zukira fi salah ba'da al-maghrib annaha fil bait afdal. Semayang rawatib ni, qabliyah, ba'diyah apa semua ni, sembahyang di rumah itu lebih baik.
Kemudian dalam perbahasan tu dia dia akan bincang satu benda yang kita duk tengok kadang-kadang orang bila sembahyang sunat ba'diyah ke apa ke, dia ubah tempat. Tuan biasa tengok. Dia habis sembahyang Isya, dia sembahyang Isya di tempat tu. Dia nak sembahyang sunat ba'diyah, dia langkah pergi tepi ke, dia langkah pergi belakang ke, dia ubah tempat sembahyang. Adakah ubah tempat sembahyang itu disuruh oleh Nabi ataupun bagaimana? Kan? Yang pastinya Nabi suruh balik sembahyang di rumah. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni Nabi suruh buat di rumah. Itu jelas daripada hadis. Tak balik rumah, cuma pindah tapak aja. Adakah itu disuruh oleh Nabi ataupun itu pendapat ulama sahaja atas jalan qiyas dan sebagainya? Kita akan tahu benda ni secara pasti insya-Allah. Wallahu a'lam. Apa hukum guna kulit siput sebagai perhiasan seperti tirai? Adakah ianya sama seperti hukum simpan patung benda yang bernyawa? Tak sama. Patung ni maksudnya dalam bahasa Arab dia panggil musawwir. Musawwir ni maksud orang yang buat patung. Siput ni bukan kita buat, Tuhan buat. Dia tak jadi hukum macam patung. Patung ni macam Saddam Hussein duk buat tu. Yang tu patung. Dia guna tangan dia pi ukiang bagi jadi rupa orang ke apa ke semua, itu dia panggil patung. Siput ke apa ke semua ni, kulit siput tu dia ambil duk buat apa nama gantung, buat tirai apa semua, adakah itu dia anggap simpan patung? Dah. Itu tak dianggap simpan patung. Dia tak sama hukum. Ni apa? Aurat wanita di luar rumah, sekurang-kurangnya pakaian yang macam mana, warna dan sebagainya. Sekurang-kurang pakaian wanita ni tutup semua kecuali muka dan dua tapak tangan. Tu lah, sekurang-kurangnya begitu. Dia tak ada tolak ansur, tak ada. Aurat wanita ni semua badan dia kecuali muka dan dua tapak tangan. Mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata dua tapak tangan bermaksudnya dan belakang tangan. Maksudnya orang puan tak gaduh pakai sarung tangan lah. Dia pakai sampai tutup sampai pergelangan tangan tu okey lah. Itu aurat. Orang perempuan nak kena jaga. Orang lelaki mesti tutup pusat dengan lutut. Selong pendek yang kedudukannya atas daripada lutut, itu dianggap membuka aurat. Salah. Kemudian make up, dia kata bedak, celak, gincu, wangi-wangian, pakai barang kemas, cincin, gelang sebagainya. Ni apa dia nak tanya? Boleh tak boleh? Pakai bedak, pakai celak, pakai gincu, pakai wangi-wangian. Yang ni kita ada bincang panjang dah dulu di Masjid Seberang Jaya. Jadi pakai yang berlebih-lebih yang boleh menarik perhatian orang lain daripada laki dia kepada dia, itu salah. Dia mengundang bahaya pada diri dia sendiri. Jadi pakai bedak patut-patut padan. Gincu, wangi-wangian ni lebih lah. Ini dah masuk dalam lebih-lebih. Dalam bahasa agama dia kata tabarruj. Tabarruj ini amalan jahiliah. Make up berlebih-lebih ni. Kemudian pakai barang kemas, cincin, gelang dan sebagainya. Pakai sekadar perhiasan orang perempuan. Jangan berlebih-lebih. Sampai Mami Jarum tak boleh lah. Orang tu tak boleh. Orang tu salah. Cincin orang perempuan memang dibenarkan pakai cincin. Tapi jangan sampai 10 jari cincin. Itu dah lebih lah. Sama lah. Gelang apa semua ini perhiasan orang perempuan. Yang sabit larangan daripada Quran, gelang kaki. Itu sabit larangan. Dalam Quran ada sebut. Pakai gelang kaki yang apabila dia jalan, dia ada bunyi yang boleh menarik perhatian orang lelaki-lelaki lain untuk tengok dia. Itu salah. Ada orang tanya pula, dia kata kalau kita buang loceng, saya dulu mengajak matrik dulu, budak-budak
Budak-budak perempuan tengah besar. Umur semua 18, 19. Benda macam ni Banti tanya. Kan? Pakai gelang kami buang loceng boleh tak Ustaz? Kita tak usah pakai lah. Dah boleh ke tak boleh? Atau boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kita nak jawab guna. Dalam Quran dia cuma sebut, dia kata orang perempuan yang hentak kaki bagi bunyi. Kan? Jadi kalau tak bunyi, dia tak masuklah dalam larangan ayat tu. Kan? Kita kata tak bunyi tak salah. Tapi sebaik-baiknya tak usah pakai. Oh tak salah Ustaz no, dia nak pegang orang tak salah saja. Dia pun pandai. Budak-budak ni pandai. Kan? Dia pun nak tahu hukum yang muktamad saja. Boleh ke tak boleh? Dia kalau begitu kan. Mai duk tanya, Ustaz, tudung ni mesti pakai tudung labuh, tudung bulat ke tudung tiga segi tak boleh ke? Tanya. Kita jawab tuan-tuan, kita tak boleh pusing-pusing. Kita kena jawab macam yang Quran, macam yang hadis kata. Tambah pun tak mau, korang pun tak mau. Kita jawab yang tu. Kalau ikut yang tu memang selamat. Kan? Quran dia cuma kata pakai tudung menutup dada. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Tuhan kata. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung-tudung mereka sehingga menutup juyub. Juyub bermakna sudur, dada mereka. Jadi kalau dia pakai tutup dada, menepati kehendak syarak. Oh jadi tiga segi pun tak apa Ustaz no? Dia nak pergi ke situ. Tiga segi pun tak apa. Janji tutup dada. Tiga segi ke, empat segi ke, lima segi ke, roti empat segi ke, kita kata ikut suka hang. Janji tutup dada. Jadi tudung wardina tak apa Ustaz no? Budak-budak muda tuan kan. Tudung Rosalinda buat lah ni. Macam-macam kan. Macam-macam nama ada. Tudung Betty buat dah baru ni. Bila yang Rosalinda dengan Betty pakai tudung kan? Ada jual lah ni, ada jual. Kan? Kita kata apa pun tak apalah, janji tutup aurat. Kita kata begitu. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kita bagilah depa berfashion. Selagi mana fashion itu menutup aurat, pakailah. Kita kata begitu. Okey ya. Kan? Jadi jawab ikut lagu agama punya jawapan. Macam tu. Hukum orang tak tutup aurat atas ibu bapa atau atas suami, dia tanya. Tengoklah kalau dia belum kahwin atas bapa dia. Kan? Tu yang hadis mai kata selangkah anak ataupun isteri melangkah keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat, Allah tempah satu tapak kepada suami atau bapaknya ke neraka. Dia kata gitu. Hadis dhaif, kan? Tapi hadis lah. Hadis dhaif ni tuan-tuan, dia hadis tapi tak boleh untuk berhujah. Tapi dia untuk beramal, dia hadis. Kan? Selangkah anak ataupun isteri langkah keluar rumah dalam keadaan buka aurat, Allah tempah satu tapak kepada bapa atau suami ke neraka. Buta lah kita ni. Kalau sekiranya kita tak suruh, dia ada syarat lah. Kalau kita tak suruh, kalau kita suruh dia bantah, dia ketegak, itu atas tanggungan sendirian berhad. Dia sendiri kena tanggung. Dia cari masalah. Jadi benda ni tuan-tuan sebenarnya atas didikan. Kalau dia pada awal tak jadi masalah dah. Tapi kalau dia dah jadi buluh dah, masa tu kita nak kepak dia, dia tibai muka kita. Macam tu. Habis. Penjelasan ringkas lagi tepat daripada ustaz, dia ucapkan terima kasih pula. Okey, begitu. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita. Sebab kita tak jaga, kita tanggung akibat dia. Kalau kita jaga, kita selamat daripada bala bencana yang disebut oleh Tuhan yang akan menimpa kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik siram saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.